Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk hari ni, kelas hari ni, kelas pagi ni, minggu lepas Abi ada jawab, saya ada jawab berkaitan dengan, kalau awak tengok konteks awak masih ingat lagi lah, kita ada belajar berkaitan dengan algoritma. Okay, algoritma kita tengok dulu algoritma yang awak belajar minggu lepas. Okay, algoritma yang awak belajar minggu lepas. Okay, yang pertama kita tengok algoritma. Okay, tajuk kita algoritma. Okay, seperti yang awak tahu, algoritma ni dia akan ada langkah demi langkah. Itulah maksud algoritma. Okay, algoritma yang awak tahu ni lah, awak tengok sini. Sini pun dia dah bagi tahu dah, konteks awak pun ada. Yang pertama dia bagi tahu algoritma ialah satu siri langkah menyelesaikan masalah atau melekatkan sesuatu tugas. Sini pun dia dah bagi tahu dah, siri langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Siri langkah maksudnya dia ada langkah demi langkah, kita tak boleh nak skip. Ni dia dah buat ni langkah, ada langkah yang pertama sampai output ni. Kita kena ikutlah langkah pertama, kedua, ketiga, keempat sampailah output yang awak nak cari. Kita tak boleh nak langkah tersebut. Contoh, kalau awak nak langkah pertama, awak terus nak pergi langkah keempat, tak boleh. Untuk algoritma memang tak boleh. Awak perlu ikut langkah demi langkah. Itu untuk yang minggu lepas lah. Habis dah tengok, awak semua pun dah boleh buat semua tu benda tu. Okay, hari tu pun kita dah belajar struktur kawalan bersarang. Okay, struktur kawalan bersarang ni, kita tengok ni. Yang hari tu pun kita dah tengok struktur kawalan bersarang ni. Kita ada struktur kawalan ulangan, kita ada for dan why. Why awak akan belajar ni, biar akan buat video ni. Okay, kita akan tengok. Ni ada perkataan mula ni adalah carta alih ni. Carta alih bagi struktur kawalan pilihan bersarang lah. Kalau awak tengok, kalau awak tahu, ni mesti perlu ada dalam setiap algoritma, dalam setiap pseudocode, dalam setiap carta alih. Awak mesti kena ada perkataan mula, lepas tu tamat. Mesti kena ada. Dua perkara tu sangat-sangat penting. Kalau awak tak tulis, algoritma awak tak lengkap dan tak sudah kalau tak ada tamat. Kalau awak nak faham lah. Okay, kalau untuk ni, kalau untuk simbol untuk syarat ni, dia mesti simbol dia macam ni. Simbol dia mesti kena ni. Ni simbol ni, syarat, ataupun orang panggil pertanyaan. Senang pertanyaan, sebab dalam algoritma ni kita ada dua pertanyaan. Yang pertama, ya atau tidak, benar atau salah. Sama je benda tu. Kalau tengok minggu lepas dia dah bagi tahu dah, ni adalah simbol pertanyaan. Dia akan tanya, sebab syarat kita dah bagi. Okay. Kalau ni, kalau tengok ni, kenyataan untuk dilaksanakan, ini adalah kenyataan. Petok gini adalah ataupun proses ataupun kenyataan yang kita nak. Okay, kalau petok gini lah, kalau awak tahu, kalau awak ingat lagi. Okay. Lepas tu kita tengok macam mana nak kita buat struktur kawalan ulangan untuk for. Kita nak tengok. Okay, yang hari tu kita tengok kedai kek, masuk kek, kek lah Sarawak semua. Jika ya, tidak, kita dah belajar semua hari tu. Minggu lepas punya lah, sebelum cuti COVID ni, cuti PKP ni. Awak pun dah tengok ni. Jika X kecil, jika X kecil daripada kosong, maka integer mempunyai tanda tolak. Jika X besar ataupun lebih daripada kosong, maka integer akan mempunyai tanda tambah. Jika X sama dengan kosong, maka integer adalah kosong. Okay, tengok sudah kod dia, mesti ada perkataan mula. Kalau setiap algoritma mesti ada perkataan mula. Yang pertama sekali yang awak beritahu mula. Awak perlu ingat ni, sebab awak perlu buat menulis kod dalam peperiksaan nanti. InsyaAllah awak akan ada exam nanti daripada habis ni. Dia akan buat exam untuk awak. Nanti dia akan bagi balik. Mungkin minggu depan bagi exam, habis nak tahu lah sejauh mana kefahaman awak tentang yang habis ajar. Okay, lepas tu kita akan tengok balik. Awak perlu tulis ni, sudah kod dia. Awak perlu buat mula, awak perlu ada semua ni. Istihar pun boleh ubah. Kalau ada pun boleh ubah tu, awak kena istihar.
baca X apa semua lah, mula cetak alif pun awak perlu buat, awak perlu tahu lah semua ni. Ni pertanyaan dia ada dua pertanyaan kat sini. X lebih kecil daripada kurang ataupun kurang daripada kosong. Kalau dia dia akan pergi di tanda. Dan tadilah awak masukkan tanda tolak. Kalau tidak, dia akan tanya lagi, X adakah sama dengan kosong? Jika dia akan pergi di sini, jika tidak dia akan pergi sini. Untuk awak tengoklah, ni Abi recap balik minggu lepas lah sebagai intro awak untuk supaya awak ingat lagi lah untuk minggu lepas tu. Okay, kita ada menyelesaikan masalah menggunakan struktur kawalan pilihan besaran. Kita ada post ataupun point of sale. Okay, awak tengok untuk ni ada 3 langkah. Pertama, penyiasatan, mendraft semua tu lah. Macam biasalah, mendraft tu ketika memunikan langkah semua tu awak ni pun awak dah baca dah minggu lepas. So sudah kod pun Abi dah atas cara itu. Kebanyakan awak boleh buat sudah kod ni untuk kawalan ulangan form. Okey, kita tengok ni dua. Yang ni pun awak dah belajar itu yang kita tengok ada itu. Ni pun langkah-langkah ni pun awak dah buat semua 10 kali cetak alif semua ni pun awak tengok dah dalam isyarat tu tengok. Setiap sudah kod mesti ada perkataan mula. Setiap cetak alif mesti ada perkataan mula. Lepas tu dia kena berakhir dengan tamat. Tu jangan lupa lah benda tu. Okey. Struktur kawalan ulangan for, dia ada melakukan ulangan bagi sesuatu pernyataan untuk bilangan kali tertentu. Bilangan ulangan kawalan tersebut pembilang yang akan berubah pada setiap ulangan. Okey, dia pertama dia kena ada istilah pembilang. Syarat perlu diuji jika benar. Dia akan inilah pertanyaan dia. Pertanyaan yang berulang dilaksanakan kemaskini pembilang for. Kalau jika tidak benar atau cara keluar dari struktur kawalan ulangan for. Okey, contoh nanti kita buat soalan untuk sejauh mana awak faham berkaitan dengan benda ni lah. 23 sama. Okey, hari ni kita akan masuk pada tajuk kita sambung, iaitu struktur kawalan ulangan while. Ataupun hari ni Abi akan tunjuk awak 2.1.12. Ini adalah objektif awak lah. 2.1.2. Okay. Ataupun yang kedua iaitu struktur kawalan ulangan dalam while. Okey, struktur kawalan ulangan dalam while. Okey, tengok objektif pembelajaran awak. Selepas awak untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, awak boleh menulis pseudocode dan menulis cetak alif menggunakan yang kedua iaitu struktur kawalan ulangan while dalam penyelesaian masalah. Okey, kita tengok slide yang pertama. Tengok slide sikit je apa yang nak ajar hari ni, tak banyak sangat pun untuk struktur kawalan ulangan while ni. Sebab kita akan sentuh lagi yang seterusnya, yang seterusnya iaitu tak silap Abi gabungan nanti kita tengok. Okey, kita tengok yang pertama, struktur kawalan ulangan while. Okay. Untuk struktur kawalan ulangan while, okay, kita ada yang pertama kita tengok. So dia bagi tahu dekat sini, Habis buat dekat sini. Struktur kawalan ulangan while melaksanakan satu langkah dengan membuat ujian terlebih dahulu ke atas nilai yang dimasukkan. Struktur kawalan ulangan ni melaksanakan satu langkah. Dia ada langkah yang pertama dengan dia buat ujian terlebih dahulu, barulah dia sebelum kita memasukkan nilai itulah. Okey, yang kedua kita tengok, tidak menetapkan bilangan pembilang, tetapi langkah akan diulang selagi nilai tersebut memenuhi syarat. Okay, kita tengok lagi dia akan terangkan. Okay, dalam struktur kawalan ulangan while, ulangan dilaksanakan selagi syarat yang diuji adalah benar. Perlu ingat keyword dia dekat sini. Dalam struktur kawalan ulangan while, dia akan laksanakan selagi syarat yang diuji adalah benar. Syarat yang kita nak tu, syarat yang kita yang dibagi tadi benar saja. Kalau tak benar, dia akan keluar terus daripada tu. Okey, tengok ni Ini serupa dengan struktur kawalan for. Dia sama je dengan struktur kawalan for. Cuma dia ada beza sikit-sikit. Dia tak banyak perbezaan dengan yang lepas lah. Awak tengok yang struktur kawalan ulangan for tu, yang mana penyataan syarat diuji sebelum penyataan yang berulang dilaksanakan. Okey, penyataan ni contoh tadi sebelum awak buat pseudocode,
awak dah ada semua, awak dah buat penyiasatan, awak dah tengok apa semua dia punya tu langkah-langkah apa semua. Okey, dia tengok kenyataan ni, dia uji dulu. Okey, lepas tu dia tengok perbezaannya bagi suatu perbezaan antara suatu kawalan for dengan y ni. Dia ada for ni bilangan ulangan adalah ditetapkan, ya, bilangan dah ditetapkan bagi suatu ditetapkan, manakala bagi suatu kawalan ulangan y, bilangan ulangan tidak diketahui dan ditentukan sama ada syarat dipenuhi ataupun tidak. Contoh dalam sini, hari tu kita tengok dekat konteks awak tu, yang awak ingatlah tarian Sumazau tu, yang unjuk-unjuk kaki kanan, unjuk-unjuk kaki kiri, angkat tangan ke atas, burung terbang tu. Lepas tu dia akan ada apa situ, dia akan ada, dia bagi awak, dia dah bagi siap-siap, dia cakap ulang 5 kali. Maksudnya dia dah tetapkan, dia dah bagi dah ulang 5 kali. Perkataan tu dia dah bagi, tu keyword dia, ulang 5 kali tu untuk for. Sebab kat sini dia cakap bagi suatu kawalan for, bilangan ulangan adalah ditetapkan. Kita dah tetapkan. Contoh tadi ulang 5 kali, ulang 10 kali. Kita dah tetapkan benda tu. Tapi untuk kawalan y ni, kita tak tahu pun berapa dia tetapkan. Dia tak menentu sebab kita tak tetapkan jumlah apa yang kita nak buat tu. Lepas tu, tapi dia boleh ditentukan dengan 2 saja. Dia ada syarat, itu adalah benar ataupun tidak. Macam tu je awak perlu ingat. Dia berbeza sikit lah daripada y. Untuk y ni kita dah tetapkan. Contoh tadi bagi yang tarian Sumazau tu, daripada Sarawak ataupun Sabah tadi, dia nyuk-nyuk kaki selama 5 kali. Itu untuk y. Untuk y kita dah bagi dah siap-siap bilangan tu. Kita dah tetapkan berapa kali yang kita nak. Bagi y ni dia tak ditetapkan, tapi dia masih boleh diuji dengan syaratnya benar ataupun tidak. Okey. Seterusnya kita tengok Rajah 2.414 menunjukkan struktur umum bagi suatu kawalan ulangan y ataupun sementara ataupun selagi. Dalam bahasa Melayu selagi y. Kalau awak nak tengok keywords dalam perkataan Melayu, contoh dia bagi soalan panjang-panjang. Lepas tu dia cakap bilangan ini akan diulang selagi yang seterusnya lah. Kalau ada perkataan selagi tu maksudnya y. Selagi tu perkataannya dalam bahasa Inggerisnya y. Selagi tu adalah suatu kawalan ulangan y. Kalau nak faham lah, tu keywords dia. Awak dah dalam buku teks awak ni, awak tengok dia bagi tu yang pertama pengguna masukkan input. Macam biasalah, untuk for pun kita kena ada input, untuk y pun sama, kita kena ada input. Okey, yang kedua, awak perlu tahu input ini diuji berdasarkan syarat yang ditetapkan. Ini kita dah bagi syaratnya untuk ditetapkan. Okey, selagi syarat benar, pernyataan yang berulang akan dilaksanakan. Okey, selagi benar je. Kalau tak benar, dia akan keluar terus daripada algoritma ataupun pseudocode ataupun serta alih lah. Betul? Selagi syarat adalah benar, pernyataan akan berulang dilaksanakan. Tapi yang keempat, dia akan terus pergi pada langkah yang pertama. Contoh langkah pertama tadi, dia pergi balik lah. Kita masukkan input balik, lepas tu kita uji berdasarkan syarat balik. Kalau benar, dia tengok balik, kita masuk pula input lagi. Macam tu, dia berulang-ulang. Selagi itulah dia buat. Selagi tak jumpa, selagi tak betul apa yang kita nak, selagi itulah dia cari. Tu dia bezalah. Kalau for ni, kalau kita benar, dia akan terus ke step yang lain. Kalau untuk for, bunyi kuat sikit. Kalau untuk for ni berbeza. Kalau untuk for ni, awak tahu, kalau dia benar, dia akan terus. Kalau dia tak benar, barulah dia ulang. Dia biasa, dia ulang lagi step tu. Kalau y ni, dia benar saja. Bila benar, dia akan berulang lagi. Kalau tak, dia tak benar,
Dia stay dulu situ. Dia akan cari dulu syarat. Selagi syarat tu benar, dia akan cari lagi sampai dia jumpa apa yang kita nak. Nanti habis tunjuk lagi. Kita tengok. Okey. Yang pertama, mula minta pengguna masukkan nama. Contoh, habis masukkan nama Aiman. Okey. Setkan P. P ni pemboleh ubah P ni pemboleh ubah yang kita buat contohnya. Ketika algoritma kita perlu buat pemboleh ubah untuk kita senang kita nak tahu. P ni setkan P, nama yang dimasukkan. Okey, Aiman. Contoh kita masukkan nama Aiman. Okey, while Aiman, selagi Aiman bukan ruang kosong, paparkan P. Selagi Aiman, contoh dalam perkataan Melayu lah, while ni. Selagi Aiman ataupun selagi P bukan ruang kosong, paparkan P. Okey, lepas tu barulah dia akan baru tu step yang kelima, barulah dia akan tamat. Ya, awak tengok rajah 2.15 tu, sudut kod yang menerima akan mencetak nama yang ditaipkan oleh pengguna selagi nama yang ditaip bukan ruang kosong. Awak tengok. Ya, awak tengok ni cataan dia. Tadi algoritma dia kan, algoritma dia ada 5 je. 5 je, senang. Ni sama je for dengan awak. Awak tengok ni lah. Sama je for dengan awak. Susah dia ada mula, dia ada tamat. Okey. Tu penting mula ada tamat. Setiap permulaan mesti ada tamat. Barulah awak faham. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, mula. Pengguna masukkan nama. Okey, lepas tu setkan P yang dimasukkan nama. Ni awak tahu input dia kan. Ni adalah pemboleh ubah yang kita buat tadi. Ni input, ni pemboleh ubah yang kita buat kan. Okey. Contoh kata mula sini pengguna masukkan nama juga Aiman. Okey, setkan P yang dimasukkan. Okey. Ni dia tanya, P bukan ruang kosong ke? Jika ya, kalau P ni ruang kosong, jika ya, dia akan pergi balik pada step yang pertama, iaitu pengguna masukkan nama lagi. Kalau tidak, barulah dia akan pergi kepada tamat. Selagi ya tu, selagi benar, syarat dia benar memenuhi syarat, selagi dia kosong, selagi tu dia ulang sampailah awak masukkan input. Contoh awak masuk tadi, awak masuk Aiman ni. Tadi awak masukkan Amarul lain pula. Lepas tu dia tanya, ruang kosong ni tu tidak. Lepas tu barulah tak dapat. Okey, awak tengok ni. Semasa pelaksanaan, pengguna diminta memasukkan satu nombor, kemudian syarat diuji. Jika syarat tidak dipenuhi, pembilang akan ditambah satu. Pembilang maksudnya indeks dia ataupun pembilang dia lah. Nanti habis tunjuk lagi indeks dia apa semua. Banyak lagi awak kena tengok. Ini tengok secara seluruh dulu. Nanti kalau awak tak faham, awak boleh tanya habis, awak boleh PM habis. Jangan takut, kita sama-sama belajar, kita sama-sama nak pandai, kita sama-sama nak jaya, insyaAllah. Okey. Selagi syarat tidak dipenuhi, penyataan akan berulang. Okey, selagi dia tak penuhi syarat, dia akan berulang. Apabila syarat dipenuhi, gegeluk akan berhenti dan pembilang yang mengira bilang ulangan akan dipaparkan. Ni perkataan ni, ingat tak? Perkataan yang habis cakap tadi. Pengguna diminta masukkan nombor, kemudian syarat diuji. Jika syarat tidak dipenuhi, pembilang akan ditambah satu. Selagi. Perkataan selagi, bukan buah selagi ya. Ni perkataan selagi ni. Okey, perkataan selagi ni penting. Perkataan selagi ni syarat tidak dipenuhi. Selagi ni adalah dalam bahasa Inggerisnya while. Selagi syarat tidak dipenuhi, penyataan akan berulang. Apabila syarat dipenuhi, gegeluk akan berhenti dan pembilang akan mengira bilangan ulangan yang dipaparkan. Awak tengok ni, ada poin 16 ni, serta alih ni yang menerima dan mencetak nama yang ditaipkan oleh pengguna selagi mana ataupun while nama yang ditaip bukan ruang kosong. Ya, awak tengok, semasa pelaksanaan, pengguna diminta memasukkan satu nombor, kemudian syarat diuji. Okey, syarat diuji. Jika syarat tidak dipenuhi, pembilang akan ditambah dengan satu.
9 ni akan ditambah, dia akan plus 1. Ini syarat dia. Syarat yang pertama, selagi tak dipenuhi dia akan tambah 1 sebab dia nak cari benda tu betul-betul sampai dia jumpa. Contoh, syarat tidak dipenuhi, penyataan akan berulang. Apabila syarat telah dipenuhi, gegeluk akan berhenti dan pembilang yang mengira bilangan ulangan akan dipaparkan. Awak tengok dulu contoh 2.4. Okay, tengok contoh 2.4. Pengiraan hasil tambah nombor yang dimasukkan hingga pengguna menaik kosong ataupun sifar. Okay, tengok langkah yang tanya, ada beberapa langkah tak silap, habis dia akan ada 3 langkah. Okay, langkah pertama macam biasa tadi, penyiasatan ataupun penyiasatan sama dah. Penyelidikan berbeza sikit istilah dia, tapi lebih kurang penyiasatan ni. Okey, proses yang terlibat, tengok proses dia. Okey, yang pertama kita tengok pengguna diminta memasukkan nombor-nombor yang hendak dijumlahkan. Contoh kita nak masuk nombor yang nak dijumlahkan, kita masuk nombor banyak-banyak nombor, kita masukkan semua. Okey, apabila pengguna menaik kosong, ulangan akan berhenti dan jumlah bagi semua nombor yang telah dimasukkan akan dipaparkan. Kita paparkanlah semua nombor yang kita masukkan tadi. Okey, langkah yang pertama. Langkah yang kedua kita tengok mendraft dan melakukan samakan semula. Kita tengok proses dan keputusan dia. Dia kena murnikan jugalah algoritma dia, draft dia. Pertama dia tengok isytihar pemboleh ubah. Pemboleh ubah seperti yang Habib bagi tahu tadi lah. Pemboleh ubah ni contoh P tadi. P tu tadi adalah pemboleh ubah. Takkan kita nak tulis setkan nama. Okey, kita nak bagi dia nampak cantik lah sikit, kita buat pemboleh ubah. Kalau macam tadi dia buat setkan P nama kan. Setkan P adalah nama. So P tu pemboleh ubah dia. Okey, pemboleh ubah kepada nama P tadi. Okey. Lepas tu yang kedua, isytihar penyertaan pengawalan Y. Kita kena ada isytihar dia. Kita kena bagi tahulah ni Y ataupun for. Tadi kalau yang sebelum ni kita isytihar dia sebagai for. Sekarang kita isytihar dia sebagai pengawalan Y ataupun selagi lah. Lepas tu dia kena ada input. Lepas kena ada input, dia kena ada output juga. Dua perkara ni penting. Output ni selepas kita masukkan input, barulah kita dapat output dia. Input ni awak tahu, benda yang kita masukkan lah input ni. Kalau output ni benda yang kita dapat, hasil daripada apa yang kita nak cari tadi. Lepas tu yang keempat, barulah kita boleh uji syarat tu. Langkah yang ketiga, memurnikan langkah-langkah algoritma. Yang pertama, isytihar pemboleh ubah jumlah dan nombor. Kita ada 2 pemboleh ubah. Kita ada 2 pemboleh ubah. Tengok, setkan nilai jumlah kepada kosong, setkan nilai nombor kepada kosong juga. Bab tadi, soalan tadi bagi sehingga pengguna masukkan, dia bagi tahu tadi, tengok dia bagi tahu soalan tadi, hasil tambah yang dimasukkan sehingga pengguna menaik kosong. Sebab itulah dia kena buat setkan jumlah tu kosong. Bila dia output dia jumlah kosong, barulah dia berhenti. Nilai, contoh setkan nilai, kita masukkan kosong, barulah dia berhenti. Kita tengok yang keempat, paparkan mesej. Yang pertama dia keluar, masukkan nombor. Kita masukkanlah nombor yang dia nak. Lepas tu setkan nilai nombor kepada nombor yang dimasukkan. Contoh set nilai nombor, kita masukkan set nilai nombor, kita masukkan nombor 12, 14, 18, 20, 28. Lepas tu lah, tu suka hatilah. Okey, lepas tu kita kena buat isytihar dia sebagai Y. Okey, sebagai Y. Nombor bukan sifar. Nombor bukan sifar. Syarat untuk kegeluk berulang. Okey, kirakan jumlah sama dengan jumlah ditambah dengan nombor. Ulang langkah 5. Ni adalah pernyataan yang berulang selagi syarat yang diuji menjadi benar. Awak tengok tak? Awak akan tengok apa ni? Dia punya cetak dia, awak tengok. Okay, saya menjadi. Lepas tu, yang tu je, paparkan jumlah. Okay, awak tengok. Sudah kod dia. Okay, tadi kita tengok algoritma kita buat. Ni, tengok sudah kod dia. Okay, sudah kod dia, mula-mula mesti ada perkataan mula. Lepas tu kita isytihar pemboleh ubah jumlah dan nombor. Okey, pemboleh ubah tadi.
setkan jumlah kosong tadi kan. Di sini kan setkan jumlah pada kosong, nilai pada kosong tadi. Maksud paparkan mesej, masukkan nombor tu kena buat. Tu setkan dia nombor yang dimasukkan berapa. Kita kena masukkan lah nombor, setkan nombor. While nombor dia tanya tu, sama dengan sifar. Kirakan jumlah sama dengan jumlah ditambahkan dengan nombor. Ulang langkah kelima. Lepas tu dipaparkan jumlah, baru ada kata maaf. Dia catat alih dia. Yang pertama, istihar pun boleh ubah. Kita kena ada istihar pun boleh ubah. Dan istihar pun boleh ubah. Awak perlu ingatlah, kalau istihar pun boleh ubah ke apa pun, mesti berbentuk macam ini, segi empat. Kalau input ni, kita nak masukkan input ni, dia mesti bentuk dia mesti serong sikit. Dia tak boleh sama. Kalau awak buat sama, sebab dekat sini dia akan ada markah, sini pun ada markah. Dia akan tengok ni, yang awak buat ni betul-betul ada markah. Semua dia kira markah. Sini tak silap Abi, kalau Amas Abi itu dulu. Sini bergantung kepada langkah-langkah je lah. Kalau langkah tu 10 lah markah. Contoh kalau nak buat 2 tu boleh, tak ada masalah lah. Syarat pertama, tengok input dia. Paparkan mesej, masukkan nombor. Dia masukkan nombor. Setkan nombor sama tak dengan nombor yang dimasukkan. Bila dia tak, lepas tu pertanyaan dia, sama tak dengan nombor yang dimasukkan? Setkan nombor tu sama tak dengan. Jika tidak, jika ya, kirakan jumlah nombor yang dimasukkan. Kita semua tag. Contoh kita masuk nombor 1 Masuk nombor 1, ya betul. Lepas tu dia pergi, masukkan kosong tadi, ya. Lepas tu dia akan pergi kepada ya, sebelah kanan tu. Ingat kalau ya dia akan pergi sebelah kanan, kalau tidak dia akan pergi ke bawah. Boleh ingat kanan ke bawah, ataupun kalau tengok Abi ni daripada kanan ni lah, baru dia pergi ke bawah. Lepas tu dia akan kirakan jumlah pertama dengan nombor. Bila dia dapat tu, dia akan pergilah. Dia akan pergi. Ni pun boleh ubah dia, boleh ubah dia. Ingat tadi ni pun boleh ubah dia, ni boleh ubah dia, pun boleh ubah yang kita belum buat lah. Ini adalah input dia yang kita nak ni. Ni boleh ubah, setiap pun boleh, semua ni pun boleh ubah. Kalau patok ni semua boleh. Ini adalah input dia, ini adalah syarat dia. Lepas tu dia akan pergi ulang sini. Sini papa mesej nombor. Lepas tu dia akan sini setkan nombor yang dimasukkan, sini balik. Jika tidak, barulah dia paparkan jumlah. Lepas tu dia akan pilih yang terakhir, itu tamat. Untuk itu saja. Untuk awak lebih jelas lagi, ambil buku, tengok dalam buku teks awak tu. Dalam buku teks awak, tengok ini yang tadi kan, ini ubah istihar jumlah tu. Teks awak boleh ubah jumlah kosong dan nombor kosong. Pengguna diminta masukkan nombor yang tersebut dibuka kepada pemboleh ubah nombor. Uji syarat untuk nombor bukan untuk lambang tadi tu bukan kosong dilakukan. Jika ya, proses penambahan jumlah akan kosong. Contoh, kalau benda tu bukan kosong, maksudnya dia masukkan nombor 2, nombor 1, dia akan ulang lagi, cek lagi, cek lagi. Siapa pengguna tu masuk nombor lebok, dia masuk kosong. Faham tak? Contohnya sini contoh, pap masukkan mesej nombor sini, akan setkan nombor. Contoh kita masukkan nombor 2, sama kau dengan kosong. Syarat dia sama kau dengan kosong. Syarat dia tanya sama ke dengan kosong. Ataupun syarat dia kata pun ni macam masuk uji syarat bukan nombor kosong. Bukan nombor kosong. Tadi kita masukkan, contoh kita masukkan 2 ni sama ke dengan kosong. Bukan kan, yang kita cari adalah kosong. Jika ya, dia akan pergi, jumlah akan tambah dengan jumlah nombor, tambah 1 di sini balik di sini sampailah kita masukkan nombor bola, nombor kosong sebutir, barulah kita masukkan dia pergi sini berapa di jumlah.
atau uji syarat untuk nombor bukan kosong dilakukan. Jika ya, proses penambah jumlah sama dengan jumlah tambah nombor dilaksanakan. Kemudian mesej akan menerima pengguna masukkan nombor berulang. Ulangan berhenti apabila ujian syarat nombor bukan kosong menjadi tidak benar. Nilai jumlah dipaparkan. Okey. Lepas tu, menghasilkan sudah kod dan cetak alih untuk memainkan matematik nanti. Ni soalan lah ni. Untuk aktiviti 2.4 apa semua ni. Jadi untuk hari ni Bina awak fahamkan dulu perbezaan antara struktur kawalan ulangan bagi for dan struktur kawalan ulangan bagi while. Okey, kalau for ni kita, kalau yang awak dah tahu lah, untuk kesimpulan hari ni lah. Untuk kesimpulan hari ni yang awak dah belajar hari tu, kita dah belajar algoritma struktur kawalan ulangan untuk for. Okey, untuk for kalau awak ingat lagi yang saat ni baru habis bayar. Kalau for ni kita dah tetapkan dah lah. Contoh kita dah letakkan berapa yang kita nak, syarat dia berapa yang kita nak. Contoh tadi untuk tarian sumazau tadi 5 kali. Kita dah bagi tahu dah kita nak 5 kali. Dia akan 5 kali je ulangan tu. Sebanyak 5 kali baru dah ada step dan seterusnya. Kalau untuk struktur kawalan ulangan while ni, kita tak nyatakan berapa kali yang kita nak. Kita tak nyatakan, tapi dia akan still berulang selagi benda tu benar. Contohnya macam tadilah, kalau kita masukkan kod selagi tak sama dengan kosong tu, ya, tanyaan dia ya, dia akan masuk ulang lagi sampailah nombor yang kita cari tu adalah kosong, sama dengan dia nak tu, barulah dia akan berhenti, dia akan paparkan tu semua. Dia berada situ je. Jawab dia, kalau for ni kita dah ada, kita dah bagi siap-siap dah bilangan berapa. Kalau Y kita tak bagi bilangan berapa, tapi dia kegeruk sampai inilah kosong yang kita cari. Itulah perbezaan untuk struktur kawalan ulangan for dan Y untuk hari ini. Okey, untuk rumus pada hari inilah. Untuk yang mana tak masuk kelas hari ini, tadi ada juga Abin nak buat kelas tadi ada masuk, kata tak ramai, tapi habis siangkan korang. Sebab yalah, kalau habis buat kelas je, orang lain mungkin tak dapat tengok, tak dapat faham. So habis decide untuk buat video ni. So untuk hari ni awak tengok dulu video. Kalau ada kekurangan, kalau ada bunyi bising-bising tu, awak itulah biasalah tu. Dan untuk tu, terima kasih yang masuk tadi. Berharap minggu depan kita akan jumpa lagi. Dan Abi nak bagi kerja lah sikit, lembaran kerja lah sikit. Awak kena faham Abi nak sebab minggu depan insyaAllah Abi akan buat ujian untuk awak. Kalau diberi peluang untuk kita masuk secara bersemuka balik, dia akan buat ujian. Abi nak tahu sejauh mana awak faham dengan yang Abi ajar. Okay, Abi nak awak buat ni, awak buat soalan sikit je. Saya soalan sikit. Okey, Abi nak awak buat soalan ni, muka surat 69 ni. Awak buat soalan nombor 1, nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Nombor 3 ni Abi nak awak buat sampai C saja. Sampai C saja. D ni biar sebab kita tak belajar lagi ni gabungan ketiga-tiga jenis struktur kawalan ni. Yang kita dah belajar bersara, ulangan for, ulangan Y. Kita dah belajar 3 tu. Dia bila Abi masuk belajar ni kita buat lagi. Lepas tu jelaskan 3 jenis alat utama yang boleh kita petik semasa pembangunan. Nak buat 4 ni, buat praktis 2.1. 4 ni, 4 soalan ni. Tapi untuk soalan yang ketiga, awak tinggalkan D. Awak buat. Awak perlu buat saya nak awak buat, buka aja nanti sekolah. Habis nak tengok benda tu ada kan Malaysia. Habis tak nak awak semua tak buat lah. Itu saja daripada Habis. Okay.
jaga diri masing-masing. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.